Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi. Okey, kali ini kita masih lagi dalam topik array. Okey. So untuk sesi ini saya akan terangkan kandungan coding yang terdapat dalam array test tree dan juga array test for. Apa yang membezakan antara apa yang telah saya terangkan. Okey, dalam array test tree, yang ni yang simple saja saya buat. Okey, bila kita tengok pada array test kosong, array test 1, array test 2, okey, semua size array telah ditentukan oleh kita sendiri, oleh developer, bukan pengguna. Okey, so dalam array test tree, okey, size bagi array boleh ditentukan oleh orang yang menggunakan sistem ini, okey, ataupun pengguna luar yang boleh tentukan. Okey, contoh di sini, okey, enter the size of array. Saya run. Okey, saya run terlebih dahulu. Enter the size of array. So saya masukkan. Okey, di sini saya just nak menerangkan bagaimana kita nak memasukkan data yang berkenaan dengan penentuan size bagi array. Okey, so di sini saya gunakan kod yang sama seperti yang sebelum ni, yang bermula dari indeks 0 sehingga indeks 4. Okey, indeks 0 sehingga indeks 4. So bermaksud ada berapa item yang perlu dimasukkan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. So bermaksud ada 5 data yang akan disimpan. Okey, so dari segi size, jikalau saya masuk kurang daripada 5, contoh saya masuk 4, so dia akan jadi masalah. Okey, akan jadi masalah. Okey, kenapa akan jadi masalah? Kalau size array adalah 4, bermaksud indeksnya akan bermula dari 0, 1, 2. Contoh tengok di gambar saya. Kalau size array adalah 4, so indeks akan mula dari 0, 1, 2, 3. Apa maksudnya? Indeks last sekali adalah indeks 3. Tetapi di sini indeks 4. So ini disebut sebagai out of bound, melepasi sempadan. Okey, daripada indeks maksimum. Kalau 4, contoh saya buat ni. Indeks 0 okey, saya masuk 10. Indeks 1 okey. Kemudian indeks 3 okey. Indeks 4 dia akan problem. Sebab di sini indeks akan bermula bila size array adalah 4. Bila size array adalah 4, so indeks akan jadi indeks 0, bermula dengan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4. Tengok di skrin sekarang, tengok di paparan muka saya. Apabila size array adalah 4, so dia akan bermula dari indeks 0, 1, 2, 3. So last index adalah indeks 3. Tapi sekarang kita masuk 4. So 4 ni dah melebihi daripada indeks yang terakhir, iaitu indeks 3. So bermaksud dia adalah out of bound, melepasi indeks yang terakhir. So bila you enter, minta maaf, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ini okey. Minta maaf. Indeks 0 kita simpan 10. Indeks 0 kita simpan 10. Indeks 1 kita simpan 20. Indeks 2 kita simpan 30. Indeks 3 kita simpan 40. Bila kita 50, nampak? Dia akan jadi indeks out of bound. Kenapa? Kita telah masukkan size array adalah 4. 4 bermaksud bermula dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. So bermakna last index adalah indeks 3.
Okey, yang ni okeylah, indeks kosong kita masuk 10. Kemudian indeks 1 kita masuk 20. Kemudian yang 3 kita masuk indeks 30. Yang ni kita masuk indeks 40 pada indeks 3. Okey. Sebab size array adalah 4, 0, 1, 2, 3. Tapi bila you masuk data seterusnya 4, you masuk 50, dia simpan pada indeks 4. Manakala indeks yang terakhir adalah indeks 3. So dia akan jadi out of bound. So bermaksud kalau nak masukkan data, kalau kes ni kita kena masukkan data lebih daripada 5 ke atas. 5 ke atas. Okey, 5 ke atas. Contoh saya run sekali lagi. 5 dan ke atas. Kalau saya masuk 6 pun tak ada masalah. Tapi data hanya di-key in pada item yang kelima saja. Contoh saya masukkan 6. So saya masuk 10, 20, 30, 40, 50. Okey, tak ada masalah. Sebab kalau kita sebab bila saya masukkan mana dia? Bila saya masukkan array C ada 6, so dia akan mula dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Indeks yang terakhir adalah indeks 5. Tapi dalam kes ni kita hanya masukkan pada indeks 4, tak ada masalah. Indeks 5, kita masukkan size 5 pun tak ada masalah. Tapi jangan kita masukkan size array yang kurang daripada 5, yang kita masukkan dari 4. Okey, saya ulang balik. Saya ulang kali 4. Saya masuk 4. Saya masuk 10 untuk indeks 0, 20 pada indeks 1, 30 pada indeks 2, kemudian 40 pada indeks 0, 1, 2, 3 pada indeks 3, indeks 3 saja. Last kali pada indeks 3. Bila masuk indeks keempat, kita key in, dia akan jadi problem. Okey, itu yang dimasukkan dengan kita key in data berkenaan dengan size of array. Okey, kemudian ini array test 3 ni adalah berkenaan dengan kita nak key in data bagi size array. Okey, size array. Okey, kemudian kalau ikut practice tak kurang sesuai kita buat macam ni. Selalunya kita akan gunakan for loop. Ini just nak tunjuk peringkat awal dahulu untuk nak memahamkan you all berkenaan dengan array. Kemudian array test 4. Okey, array test 3 tadi ini samalah. Contoh yang contoh saya key in tadi saya masukkan 5. Kalau ikut contoh dalam Microsoft Word, saya masukkan 5. So apa jadi? Bila saya masukkan 5, so saya masukkan 5. So 5 ni akan diberikan kepada size. Okey, kita key in tadi kan. Ini. Bila saya key in 5, saya key in 5 akan disimpan dalam size. So bila kita buat in bracket item new in size. So size tu akan digantikan dengan 5. Kalau 6 akan digantikan 6. Kalau 7, 7 dan sebagainya. Okay, itu untuk dari segi kita nak menentukan size array secara interaktif yang user akan tentukan sendiri. Okey, kemudian untuk array test 4. Array test 4 ni dia sama seperti array test 3, key in data secara interaktif, tetapi apa penambahannya? Penambahannya adalah kita nak memberi nilai awal ataupun kita nak initialize nilai. Kita nak initialize nilai dalam array. Initialize mean kita nak memberi nilai awal pada array marks. Contoh sebelum ni kita menggunakan integer. Okey. Sekarang ni contoh kedua saya menggunakan double. So data ni semua adalah yang mempunyai titik perpuluhan, iaitu double. Okey. So ini kita nak initialize array. Okey, kita nak initialize array. Okey, beri nilai awal pada array. So saya bawa kepada Microsoft Word. Okey, tak apalah. Kita tengok di sini dulu. Satu lagi maklumat adalah kita nak menentukan size bagi array. So kita gunakan data field link. Link ni bukan method. Kalau method dia ada open dan close
kurungan. Okey, pembuka dan penutup kurungan. Tapi yang ni bukan. Ini adalah field. Field ni digunakan bersama dengan array. Field iaitu length digunakan bersama dengan array untuk menentukan size array. Okey, menentukan size array. Contoh ini berapa ni? 1, 2. Sebab array, sebab untuk memberi nilai awal kepada array, kita nak initialize data kepada array, you all kena pisahkan dengan menggunakan koma. Nampak koma? Okey, koma. 1. Okey, indeks pertama, okey, item pertama dipisahkan dengan item kedua dengan menggunakan koma dan seterusnya. Maksud ni ada berapa item, berapa size? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, size bagi array marks ni adalah 6. Contoh bila saya run. Contoh saya run. Okey. Ini biasalah yang sebelum ni. Okey, 10, 20, 30, 40, 50. Okey, so nampak tak? The size of array mark. Okey, the size of array mark adalah 6 sebab ada beberapa nombor kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu gunanya untuk kita nak tentukan size bagi array dengan menggunakan data field length. Okey, itu yang membezakan antara test 4 dengan test 3. So kalau dari segi dari segi ilustrasi, you boleh bayangkan seperti berikutlah. Di mana ya? Contoh, ini saya terlupa satu benda. Okey. Contoh sini saya buat yang ni. Double, saya copy ni. Okey, kemudian saya masuk di sini. Okey, so saya jadikan sebagai Curino. Okey, nampak. So bila berkeadaan seperti ini, kita sebut sebagai kita array initialization, kita nak initialize data dalam array, memberi nilai awal kepada array. 10.3 dia akan disimpan pada indeks 1, indeks 0. 40.5 akan disimpan pada indeks 1. 69.4 akan disimpan pada indeks 2. 49.3 akan disimpan pada indeks 3. 98.3 akan disimpan pada indeks 4. 45.5 akan disimpan pada indeks 5. Itu yang you kena bayangkan. Okey, itu saja yang saya nak terangkan berkenaan dengan kita masukkan size array secara interaktif dan juga proses array initialization ataupun proses memberi nilai awal kepada array. Okey, itu saja setakat